Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum subscribe. Korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan kepada konten-konten dari Cengkeh Channel. Hari ni akak akan sampaikan 3 kisah seram pendek-pendek je korang, tak panjang mana pun. Tapi kisah seram ni dari orang yang sama tau. Jadi kalau korang nak tahu apa yang diceritakan oleh beliau, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Sama-sama kita doakan juga untuk ahli keluarga kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni adalah cerita benar dan bukan ditokok tambah bagi menyedapkan cerita. Cerita-cerita ni dikongsikan oleh Mawar, bukan nama sebenar. Nama Mawar ni akak yang gelarkan. Mawar adalah seorang perempuan. Cerita yang Mawar akan kongsikan ni dia ada 3 kisah tau. Kisah pertama, hilang di dalam perut. Siapalah pula hilang dalam perut? Daripada kecil lagi, Mak Mawar ni ada ceritakan mengenai pakcik Mawar yang hilang dalam kandungan. Adik-beradik kandung Mak Mawar ni sebenarnya ada 7 orang, termasuk yang hilang tu. Kisah dia bermula bila nenek Mawar ni dia didatangi mimpi. Dalam mimpi tu datang sepasang pasangan berjubah putih. Pasangan tu datang, dia minta anak yang dikandungkan oleh nenek Mawar pada waktu tu. Pada hari pertama nenek Mawar tu bermimpi, nenek Mawar dia bermati-matian menolak dan dia menangis. Dia tak nak bagi anak yang dikandungkannya tu kepada pasangan tersebut. Tak nak. Siapa nak bagi walaupun dalam mimpi korang? Pada hari kedua, nenek Mawar masih juga mengalami mimpi yang sama. Tapi dia tetap tak nak bagi anaknya tu kepada pasangan tersebut. Walaupun pasangan tu datang minta cara elok, tapi permintaan dia tu anak, bukannya minta benda lain. Jadi memang tak nak lah. Sampailah pada hari yang ketiga, nenek Mawar masih bermimpi perkara yang sama. Dan nenek masih tetap dengan keputusan nenek, dia tak nak bagi. Tapi pakcik Mawar yang berada dalam mimpi tu masa tu berusia 4 tahun. Dah boleh bercakap dah. Maknanya bukanlah nenek Mawar ni mimpi orang tu datang minta anak tu anak dalam kandungan. Tak. Tapi anak tu dah berusia 4 tahun. Jadi pakcik Mawar ni dia tiba-tiba dia cakap dekat nenek Mawar, "Mak, saya nak ikut mereka." Dalam keadaan dia tersenyum, "Mak, saya nak ikut mereka lah." Macam tu. Dan dia rela berpisah dengan nenek Mawar. Sebelum ni, pada hari pertama dan kedua mengalami mimpi-mimpi tersebut, bila nenek Mawar terjaga, dia masih lagi dalam keadaan macam orang yang mengandung. Ada lagi baby dalam perut. Kandungannya tu masih lagi dirasai, nampak kan? Tapi pada hari ketiga setelah bermimpi, yang mana pakcik Mawar tu nak ikut pada pasangan tersebut, perut nenek Mawar ni dah mengempis, dah kempis. Seolah-olahnya nenek Mawar ni tak pernah mengandung. Sedangkan ketika tu nenek Mawar sepatutnya mengandung 9 bulan dan hanya menunggu masa untuk bersalin sahaja korang. Perut nenek Mawar jadi kempis, tak ada sebarang pendarahan ataupun tak ada sebarang rasa sakit pun. Menangislah nenek Mawar pada
Pagi tu kejadian tu berlaku malam, pagi dah tak ada dah baby. Menangis teresak-esak lah nenek Mawar sebab dia dah kehilangan anak dalam kandungan dia. Tambahan pula anak tu hilang entah ke mana, tak tahu ke mana, lahir pun tidak, apa pun tidak, semuanya jadi misteri. Akak masuk pada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni melawat dalam mimpi. Siapa pula yang datang melawat ya? Okey, mungkin semua tertanya-tanya macam manalah Mawar boleh tahu jantina bayi yang nenek Mawar kandungkan. Sebab pada tahun 60-an kalau tak silap Mawar lah, masih belum lagi mempunyai teknologi untuk scan jantina bayi dalam kandungan. Nak tengok lelaki ke perempuan ke macam sekarang kan? Tak ada lagi. Tapi menurut nenek Mawar, dia boleh tahu jantina bayi yang hilang tu sebab bayi tu melawat nenek Mawar melalui mimpi. Nenek Mawar ceritalah, ada malam-malam yang tertentu anak yang hilang tu akan datang melawat dalam mimpi bersama dengan pasangan suami isteri tersebut. Suami isteri yang mintakan anaknya tu. Tapi kadang-kadang dia melawat sorang-sorang je, dia tak ada bawa mak ayah angkat dia tu, macam tu lah. Jadi perkara tersebut jadi macam nenek Mawar ni terfikirlah siapa budak tu kan, dia tak kenal tapi selalu melawat dalam mimpi. Sehinggalah dewasa dia datang melawat nenek Mawar ni hanya melalui dalam mimpi je. Nenek cakap anak yang hilang tu seorang lelaki, rupa dia elok, berjubah putih, mempunyai ilmu agama yang tinggi dan berakhlak yang baik. Dipercayai pasangan yang menjaga dia tu pasangan bunian yang mengambil bayi masa dia dalam kandungan. Macam tu. Situasi pasangan tu dengan pakcik dia tu datang melawat dalam mimpi hanya dilalui oleh nenek Mawar sahaja. Maknanya atuk Mawar ni tak pernah pun mengalami mimpi seperti nenek Mawar. Setiap kali bermimpi, pakcik Mawar akan bagi nasihat tentang keagamaan dan perkara-perkara yang baik kepada nenek Mawar. Pakcik Mawar juga dia sering sangat berpesan dekat nenek Mawar ni, kalau nak berjumpa dengan dia, nenek Mawar kena sentiasa jaga solat. Tapi apakan daya, semasa nenek Mawar terkena buatan orang, nenek Mawar dia jadi malas solat. Lepas tu dia tak mampu untuk bersolat sebab situasi kesihatan dia pada waktu tersebut. Maka sejak dari itu nenek Mawar tak lagi dilawat oleh pakcik dalam mimpi dia seperti sebelum ni. Ibaratnya macam itulah, terputuslah ikatan mereka. Bagi yang bertanya, pasti ke anak yang melawat dalam mimpi tu anak yang hilang ataupun mungkin tak? Itu Mawar memang tak boleh nak pastikan kesahihannya. Tapi nak bagi tahu itu adalah datangnya dari naluri seorang ibu. Hati seorang ibu merasakan betapa dekatnya dia dengan anak yang datang melawat dengan dia, dengan pasangan tu. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang diceritakan oleh nenek Mawar sendiri. Akak masuk kepada kisah yang ketiga. Sejak kehilangan anak dalam kandungannya tu, atuk Mawar dia mendapat kelebihan dari segi perubatan tradisional, di mana dia telah dibantu oleh bunian yang mempunyai kepakaran untuk mengubati orang. Berbanding dengan nenek Mawar ni, dia hanya mengalami mimpi sahaja. Antara kelebihan yang tersebut ialah atuk Mawar ni dia boleh mengubatkan orang yang terkena sihir. Lepas tu atuk Mawar ni boleh mengurut anggota badan yang patah sampai sembuh insya-Allah dengan izin Allah. Atuk Mawar boleh bersilat dan sebagainya seumpama dengannya. Tapi atuk Mawar ni hanyalah menjadi orang perantaraan dengan pesakit. Masa atuk nak mengubat orang ni, atuk Mawar dia akan menggosok-gosokkan kedua tapak tangan dia. Lepas tu dia terus sapu ke muka, macam ambil wuduk nak basuh muka kan. Selepas tu atuk dia akan terus pejamkan mata dia dan dia berikan salam kepada pesakit dan orang di sekeliling dia tu. Atuk cakap masa dia sedang pejam mata tu, roh atuk akan berada dekat kampung bunian. Maksudnya atuk tu berada di kampung bunian, bukan body dia, jasad dia tau. Sebab jasad atuk akan diambil alih oleh bunian yang mempunyai kepakaran untuk mengubat. Macam tu.
Sepanjang hidup Mawar, dah banyak kalilah dia tengok atuk ni mengubat orang. Semuanya hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Sebaldi air untuk mandikan pesakit ni, lepas tu beras sedikit dicampurkan dalam air sebaldi, macam tu lah. Minyak kelapa untuk mengurut kalau ada yang sakit yang memerlukan urutan, dan juga limau nipis untuk buat mandian. Tak ada pula menggunakan kemenyan ke, gambar ke, atau perkara-perkara yang syirik khurafat, memang tak ada. Okey, sambung balik. Selepas badan atuk ni diambil alih, atuk akan duduk bersila. Dari mula proses untuk mulakan mengubat sampailah proses rawatan tu selesai. Atuk akan tanyakan tujuan pesakit tu datang ke rumah. Maknanya atuk tak ada simpan lah hantu-hantu tu semua nak pergi scan dah tahu. Oh, dia ni datang sekian-sekian. Tak ada, atuk memang tak tahu. Atuk perlu bertanya. Nenek Mawar dia akan jadi tukang terjemah untuk pesakit. Maksudnya kalau Nenek Mawar tak ada, proses untuk berubat tu tak akan dapat dilakukan. Sebab sepanjang proses hanya Nenek Mawar je yang faham apa yang atuk Mawar nakkan. Sebab masa untuk mengubat tu, atuk akan jadi orang yang buta. Atuk hanya dapat meraba-raba je sekiranya atuk perlukan sesuatu, itulah atuk dia tak akan buka mata, dia akan minta dengan nenek. Kenapa atuk tak buka mata dia tu? Itu Mawar memang tak tahu dan tak pernah bertanya pula pasal tu. Kalau nak tanya sekarang pun dah terlambat sebab atuk Mawar dah pun meninggal dunia. Al-Fatihah untuk atuk Mawar. Dari segi bayaran pula, atuk tak pernah letakkan harga. Pesakit yang membayar sekadar bersedekah je, memang tak ada pakej-pakej, semua tak ada. Kalau pesakit tak memberi duit sekalipun, bayaran sekalipun, atuk memang takkan meminta-minta. Mawar pernah bertanya kepada atuk, macam mana rupa kampung Bunian kalau atuk tu memang betul-betul jasad kan? Atuk cakap macam ni, sama je macam kampung manusia, tapi mereka semua berjubah putih, rumah macam pondok, tak ada teknologi tau, dan pegangan agama mereka ni sangat tinggi. Lupa pula nak bagi tahu, setiap kali untuk proses mengubati pesakit, maksudnya akak cakap tadi kan akan ada bunian masuk dalam badan atuk Mawar ni. Jadi bunian yang masuk dalam badan atuk Mawar ni bukan bunian yang sama tau. Tak tahu bunian tu datang dari mana. Maksudnya pula macam ni, kalau dari Jawa, bahasa Jawa lah akan keluar. Kalau dari tempatan dari sini, bahasa sinilah keluar, ikut dan lah, ikut kepada bunian mana yang masuk. Kadang tu keluar juga bahasa yang pelik-pelik. Nenek Mawar sendiri pun memang pening, jadi kenalah tanya satu-satu apa yang dia nak sampaikan. Lepas tu dia pun mengangguk macam tu, nak kena tanya pula, ya ke macam ni. Kenapa Mawar boleh tahu diorang ni dari mana? Sebabnya mereka ni akan memperkenalkan diri dan bagi tahu datang dari mana. Yang pastinya setiap mereka ni selalunya menetap di gunung-gunung dan hutan-hutan yang tebal. Sepanjang atuk Mawar mendapat kelebihan tersebut, yang Mawar paling ingat dan selalu datang mengubat ialah Datuk Panglima Hitam dari Gunung Jerai. Tapi sejak atuk dah mula sakit, atuk dah kurang solat sebab atuk tak larat kan, dia ada keuzuran macam tu, kelebihan atuk tu menjadi terbatas. Sebab mereka hanya berdamping sekiranya atuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi Muslim yang sejati sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Akhir kata, terima kasih kerana sudi mendengar kisah dari Mawar. Disebabkan 3 kisah tadi tu pendek sangat, jadi akak nak tambah lagi satu bonus track, di mana bonus track ni sebenarnya dikongsikan oleh salah seorang subscriber, tapi kisah dia bukan dilalui oleh subscriber tersebut tau. Kalau korang ingat, subscriber ni nama dia Aman. Kisah ni berlaku di negara Arab. Nak dengar ke tak? Jom bersama dengan akak kita dengar sama-sama. Kisah dia macam ni, ada satu buah keluarga ni, termasuk seorang nenek, pergi berkelah dekat padang pasir. Ia merupakan salah satu aktiviti yang biasa dilakukan di negara Arab. Kalau berkelah dekat padang pasir tu biasa tau.
Ketika mereka ni sedang bersantai dan mereka ni sedang menjamu selera, tiba-tiba seorang bayi yang entah dari mana datangnya tu merangkak menuju ke arah mereka. Keluarga yang sedang bergembira menikmati juadah makanan tu, mereka semua jadi tergamam lah bila mereka ni tengok bayi yang comel tu merangkak ke arah mereka. Macam tak logik kan, tengah pada pasir ada bayi comel duk merangkak gitu. Mereka pun menolehlah sekeliling mereka. Dia mencari-cari siapalah keluarga bayi tu. Tapi tak ada orang lain pun kat situ ataupun keluarga lain yang berkelah dekat kawasan tersebut. Dan tak ada pula rumah atau penempatan penduduk dekat kawasan padang pasir tu. Nenek yang bersama dengan keluarga tersebut, dia cuba nak menyuapkan sedikit makanan dekat mulut bayi tu. Dan bayi tu, dia jamuh segala makanan yang disuapkan kepada dia. Suap benda pun memang dia makan. Semua dia tak tolak. Bayi tu makan dengan banyak dan bayi tu sangat-sangat berselera. Luar biasa, sangat berselera. Setelah dia menjamuh makanan yang dah memang agak banyak lah, bayi tu dia terlelap dan dia tidur dengan sangat nyenyak. Seolah-olah macam dia terlampau letih dan terlampau lapar tau. Mereka ni dia rasa bimbang lah dan dia mula mengesyaki sesuatu. Malah mereka ni mula menyangkakan bayi tu bukan manusia. Luar biasa, kalau dah makan banyak, datang dari mana, tak tahu mana. Jadi agak pelik. Sebaliknya mereka ni anggap tu jin yang berupa dalam bentuk manusia yang menyerupai bayi. Tapi si nenek ni dia menyangkal sangkaan mereka yang ada kat situ dan nenek tu beranggapan kemungkinan bayi tu terpisah dari keluarga dia. Tapi bagaimana bayi tu boleh berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus tu? Macam mana? Ia jadi makin misteri dan tak ada siapa pun yang mampu untuk menjawabnya. Setelah mereka semua tu selesai berkelah dan selesailah menjamu selera, mereka ni nak balik. Tapi macam mana pula dengan bayi tu? Si nenek tu dia berhasrat dia nak bawa bayi tu balik bersama dengan mereka semua ni. Tapi keseluruhan ahli keluarga yang lain tak setuju. Mereka bimbang kalau sesuatu yang berlaku kepada mereka nanti bila mereka bawa balik rumah. Setelah mereka ni berbincang, ngongek-ngongek semua, mereka pun setujulah untuk serahkan kes ni kepada pihak polis. Tapi mereka tak nak bawa bayi tu bersama dengan mereka. Memang tak nak bawa. Takut-takut nanti ia satu helah ke. Dan akhirnya mereka pula yang dituduhkan menculik. Jadi tak ada cara lain selain daripada mereka tu meninggalkan bayi tersebut dekat situ. Dengan sedikit kelengkapan yang ada bersama dengan mereka ni, mereka buatlah sebuah tempat macam tempat untuk berteduh sementara untuk bayi comel yang tengah nyenyak tidur tu. Dan dengan berat hati mereka pun meninggalkanlah bayi tersebut dekat situ. Tanpa buang masa lagi, mereka segera mencari balai polis yang terdekat. Mereka berjayalah jumpa sebuah balai polis. Mereka pun ceritakanlah segala-galanya kepada polis dekat situ. Dan pegawai polis tu minta mereka ni bawa polis tu pergi ke lokasi tersebut. Mereka bersama dengan pegawai polis tu sampailah dekat lokasi tadi. Lokasi di mana baby tu datang kat mereka tadi. Dan masa tu si comel tu masih lagi dalam keadaan tidur nyenyak. Punyalah letih, punyalah lena. Pegawai polis dia cuba nak menjejak kesan yang terdapat dekat atas pada pasir tu. Kesan bayi merangkak tadilah. Ternyata bayi tu merangkak dari tempat hok sangat jauh, begitu jauh. Memang tak percaya kalau kita duduk situ tengok. Akhirnya mereka tiba dekat satu kawasan ni. Bila dah jejak kan, bujur juga padang pasir kan. Kalau dia timbuh di pasir tak nampak lah kan jejak tu, tapi ada. Lidah mereka ni jadi kelu. Mereka ni tak mampu dah nak cakap apa-apa tau. Mereka tergamam. Mereka sedang berdiri di hadapan sebuah kereta yang telah remuk dan terbalik kerana kemalangan di kawasan yang gersang tu. Dan di dalam kereta tu terdapat kedua ibu bapa bayi tu yang terkorban akibat kemalangan tersebut. Dianggarkan kemalangan tu
dah berlaku beberapa hari yang lalu. Ternyatanya korang, bayi yang comel tu adalah anak kepada pasangan tersebut. Pasangan yang dijumpai dalam kereta tu. Dan bayi tu satu-satunya orang yang selamat dalam kemalangan tersebut. Allahu Akbar. Hebatnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya Allah menggerakkan hati keluarga tu yang tadi, yang tengah berkelah tu, untuk berkelah dekat situ. Rupanya untuk menyelamatkan bayi comel yang keseorangan dekat tengah-tengah padang pasir yang gersang tu. Tak ada perkara yang berlaku secara kebetulan dekat dunia ni. Sebaliknya, terdapat percaturan Allah dan hikmah yang kita belum faham dan berkemungkinan kita takkan faham. Dan tak perlu pun kita nak faham. Yang penting kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Alhamdulillah. Sekian saja untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, yang mana terelok kita jangan ikut. Kita ambil yang elok-elok sahaja. Dan akak nak mohon maaf kalau akak ada buat kekhilafan dari segi pertuturan. Apa yang baik sama-sama kita contohi. Baik korang, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa siapa-siapa yang sudi untuk kongsi cerita, boleh DM atau email pada Cengkeh Channel. Bye. Assalamualaikum.